Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in fi umuri dunya waddin. Wa huwa al-qailu fi kitabihi al-mubin. Huwa alladhi huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa al-malikul quddus as-salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ballagha ar-risalata wa adda al-amanata wa nasaha al-ummah. Fakashafa Allah ta'ala bihi al-ummah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala hadha an-nabiy al-karim wa rasul al-amin sayyidina Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-ghurr al-muhajjalin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, ittaqullah. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi wa ta'atihi was-sayri ala nahji rasulih fa innahu qad faza al-muttaqun. Kama yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya berpesan utamanya buat diri saya sendiri dan tuan-tuan sekalian, agar marilah kita sama-sama meningkatkan rasa takut gentar kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita melaksanakan segala suruhan Allah dan kita menjauhi segala larangannya. Moga-moga dengan perbuatan tersebut kita akan beroleh kejayaan di dunia maupun di akhirat. Khutbah pada hari ini menyedarkan kita bahaya sifat takbur ataupun takabur dan
Sifat takabur ataupun membesar diri adalah sifat yang hanya layak bagi zat Allah Subhanahu wa taala semata-mata, yang mana dengan sifat kesempurnaan yang ada padanya, sifat ini membesarkan diri, sifat membesarkan diri ini adalah sesuai dan layak hanya bagi zat Allah. Bahkan ia adalah sifat yang sempurna yang wajib pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam suratul Hasyr ayat yang ke-23, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Dialah Allah yang tidak ada Tuhan melainkan Dia, Raja yang menguasai, yang maha suci, yang maha selamat sejahtera, yang maha melimpahkan keamanan, yang maha menaungi, yang maha berkuasa, yang maha perkasa, yang melengkapi segala kebesaran, yang maha suci Allah daripada segala yang mereka sekutukan. Takabur adalah sifat yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita sebagai manusia telah ditegak sama sekali daripada bersifat membesarkan diri ataupun takabur ini. Ini telah dijelaskan dalam sebuah hadis qudsi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah azza wa jalla, al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari, faman naza'ani wahidan minhuma qadhaftuhu fin nar. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala, Allah azza wa jalla berfirman, membesarkan diri itu adalah selempangku dan keagungan itu adalah selendangku. Sesiapa yang merampasnya, sesiapa yang merampas mana-mana satu darinya, aku akan campakkan dia ke dalam neraka. Hadis riwayat Abu Dawud, Ahmad, Ibnu Majah, Al-Baihaqi dan Ibnu Hibban. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, sejarah telah mencatatkan bahawa kekufuran dan maksiat yang pertama yang telah berlaku di atas muka bumi ini ataupun semenjak alam ini diciptakan adalah sifat takabur, yang mana iblis yang telah banyak beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala sejak sekian lama, akhirnya telah dihukum kufur, dilaknat dan dihalau oleh Allah Subhanahu wa taala daripada syurganya lantaran sifat membesarkan diri. Walaupun kesalahan iblis hanyalah tidak mahu sujud kepada Adam alaihissalam, bukan tidak sujud kepada Allah, namun punca keengganan itulah yang menyerlahkan sifat takabur dan membesar diri yang ada dalam iblis. Allah Subhanahu wa taala merakamkan kejadian itu dalam beberapa ayat Al-Quran Al-Karim. Antaranya surah Al-A'raf ayat yang ke-11 hingga 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum tsumma qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis lam yakun minas sajidin. Qala ma mana'aka an la tasjuda id amartuk? Qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas sabirin. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan kamu, lalu kami membentuk rupa kamu, kemudian kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Lalu mereka semua sujud, melainkan iblis, ia tidaklah termasuk dalam golongan yang sujud. Allah berfirman, apakah yang menghalangmu daripada sujud ketika aku perintahkanmu, wahai iblis? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada Adam. Engkau jadikan aku daripada api, sedangkan dia engkau jadikan daripada tanah. Lalu Allah berfirman, turunlah engkau daripada syurga ini, kerana tidak patut engkau berlaku sombong di dalamnya.
Iblis tidak mendakwa dirinya sebagai Tuhan. Iblis juga tidak ingkar untuk sujud kepada Allah, tetapi dia hanya enggan sujud kepada Adam alaihissalam kerana merasakan asal usulnya daripada api itu adalah terlebih baik daripada Adam alaihissalam yang berasal daripada tanah. Dia merasakan asal api terlebih baik daripada asal tanah. Inilah sifat takabur dan sombong iblis laknatullah alaih yang menjadikannya kufur dan dicampakkan ke dalam api neraka. Manusia atau mana-mana makhluk tidak layak dan tidak boleh merasakan dirinya atau mereka terlebih baik daripada orang lain kerana asal usulnya. Manusia tidak boleh merasa bangsanya lebih mulia daripada bangsa lain, dirinya lebih mulia daripada orang lain, dia lebih pandai daripada orang lain, dia lebih bernilai dan berharga daripada orang lain, dia lebih berilmu daripada orang lain. Ini kerana semua manusia dan semua bangsa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri. Janganlah seseorang yang berbangsa Arab merasa lebih mulia daripada seorang yang berbangsa Eropah ataupun Asia. Janganlah yang berbangsa Melayu merasa lebih mulia daripada seorang India dan Cina, Kadazan, dusun dan sebagainya. Kerana semua bangsa itu telah pun diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri. Bahkan setiap manusia tidak punya pilihan pun untuk lahir di kalangan bangsa yang mana sekalipun. Apa yang membezakan antara manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala hanya sifat takwa, yaitu berwaspada pada segala tindakan agar menempati garisan panduan syarak yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la farqa baina arabiyyin wa ajamiyyin illa fi taqwallah. Tidak ada beza antara orang Arab dan orang Ajam melainkan pada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Wahai sekalian umat manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu daripada kalangan lelaki dan perempuan, dan kami telah menjadikan kamu berbagai-bagai bangsa dan bersuku kuat supaya kamu berkenal-kenalan dan beramah mesra antara satu dengan yang lain. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih takwanya di kalangan kamu, bukan yang lebih keturunan atau bangsanya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mendalam pengetahuannya akan keadaan dan amalan kamu. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula, ya ayyuhan nas ala inna rabbakum wahid wa inna abakum wahid ala la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin wala li ajamiyyin ala arabiyyin wala li ahmar ala aswad wala aswad ala ahmar illa bittaqwa. Wahai sekalian manusia, ketahuilah sesungguhnya Tuhan kamu adalah satu, sesungguhnya Bapa kamu adalah satu. Ketahuilah tiada kelebihan bagi seorang yang berbangsa Arab mengatasi seseorang yang bukan Arab. Tiada juga kelebihan bagi seseorang yang bukan berbangsa Arab melebihi seorang yang berbangsa Arab. Tiada kelebihan bagi seorang yang berkulit merah mengatasi seorang yang berkulit hitam. Tiada juga kelebihan bagi seorang yang berkulit hitam melebihi seseorang yang berkulit merah, kecuali dengan takwa Allah, takwa kepada Allah. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Al-Baihaqi. Sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sombong dan takabur adalah penyakit dalam hati. Ia penyakit yang paling berbahaya terhadap iman dan akidah kita. Justru setiap manusia hendaklah mengelakkan diri daripada bersifat dengan sifat ini. Setiap kita hendaklah berusaha membersihkan diri daripada sifat ini. Maka penyakit ini dapat diatasi dengan beberapa cara. Antaranya, yang pertama, hendaklah kita sentiasa memahami dan
mengingati asal usul kejadian setiap manusia itu, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan semua kita ini daripada Nabi Adam alaihissalam yang berasal daripada tanah. Kemudian kita semua dijadikan pula oleh Allah daripada air mani yang dipandang jijik oleh diri kita sendiri. Justru amat tidak layaklah manusia merasa sombong dan takabur lantaran asal usulnya sendiri. Yang kedua, sentiasa merenung kelemahan dan kekurangan diri. Setiap hari kita akan berpeluh dan membuang air. Kita dapat merasakan betapa badan kita ini sentiasa berbau busuk jika tidak dibersihkan. Begitu juga bahan buangan kita juga busuk dan jijik. Kita terpaksa menggunakan bahan-bahan daripada luar atau benda asing untuk membersihkan dan mewangikan tubuh badan kita. Maka kita sebenarnya adalah hina dan busuk di sisi Allah Subhanahu wa taala maupun di sisi diri kita sendiri. Yang ketiga, untuk mendapatkan diri yang tawaduk, hati yang lembut, hendaklah sentiasa melakukan kerja-kerja kebajikan ataupun berkhidmat, walaupun perkara tersebut mungkin dipandang rendah oleh sebahagian masyarakat. Contohnya seperti kerja-kerja mengutip sampah, menyapu lantai, mencuci tandas atau mengangkat barang-barang. Kerja-kerja tersebut tidaklah merendahkan martabat seseorang, bahkan ia mengikis sikap takabur dan sombong. Bahkan ianya menjadi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila baginda sendiri berkhidmat kepada ahli keluarganya. Apabila pulang ke rumah, baginda akan menguruskan hal ehwal rumah tangga dengan tangan baginda sendiri. Yang keempat, hendaklah kita menyadari kekerdilan dan kelemahan diri berbanding dengan makhluk-makhluk yang lain yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti haiwan, burung ganang dan sebagainya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, marilah kita membersihkan hati kita daripada segala sifat mazmumah, khususnya sifat takabur dan sombong. Ini kerana sesiapa yang bersifat dengan sifat ini, walaupun sedikit, dia tidak akan dapat memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin mithqalu habatin min khardalin min kibrin, wa la yadkhulun nar man kana fi qalbihi mithqalu habatin min iman. Yang mafhumnya, tidak akan masuk syurga orang yang ada dalam hatinya sifat takabur, besar diri, walaupun seberat biji sawi, dan tidak akan masuk ke dalam neraka, yakni kekal dalam neraka, orang-orang yang ada iman di dalam hatinya walaupun seberat biji sawi. Hadis riwayat Imam Tirmizi, Abu Dawud dan Ibnu Majah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru 'anha ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, yakni perintah kami, dan angkuh mereka merasa dirinya lebih daripada mematuhinya, mereka lah ahli neraka, mereka kekal di dalamnya. Surah Al-A'raf ayat 36. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wat dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma inna nas'aluka bi hurmati hadzal yawmil mubarak an takshifa 'anna qurbatana wa an taghfira lana dhunubana wa an tarzuqna min haythu la nahtasib. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ja'alana minal muslimin wa razaqana minat thayyibat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim
وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فقد فاز المتقون. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan ini marilah sama-sama kita untuk bermuzakarah ataupun muhasabah diri kita mengenai isu-isu semasa yang sedang berlaku di dalam negara kita maupun di tempat kita. Yang pertama sekali mengenai hari Jumaat, khususnya solat Jumaat. Saya berpesan kepada diri saya dan tuan-tuan sekalian agar marilah kita sama-sama bersiap sedia lebih awal, utamanya semenjak hari Khamis, untuk kita menghadapi solat Jumaat, menunaikan solat Jumaat, kerana tidak dinamakan hari itu hari Jumaat, melainkan kerana solat Jumaat. Dan solat Jumaat itu adalah kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan di hari Jumaat dan amalan yang terafdal pada hari Jumaat. Jadi marilah sama-sama kita datang ke masjid atau surau kita lebih awal, tinggalkanlah urusan-urusan lain, jual beli, kerja dan sebagainya. Adapun urusan jual beli, tuan-tuan sekalian, berhubung dengan keadaan surau kita ini yang hampir ataupun ada gerai-gerai dan sebagainya, maka hendaklah kita mengetahui hukum jual beli pada waktu khatib berada di atas mimbar. Adapun hukumnya adalah haram bagi orang yang wajib solat Jumaat, iaitu orang lelaki yang cukup umur yang wajib solat Jumaat, maka haram berjual beli. Dan harus boleh berjual beli bagi orang perempuan, anak-anak, musafir, dan orang yang tidak wajib solat Jumaat. Adapun bagi keadaan salah seorang daripada penjual ataupun pembeli itu adalah dari kalangan orang yang wajib Jumaat, sama ada penjual itu wajib solat Jumaat ataupun pembeli itu wajib solat Jumaat, maka hukumnya tetap menjadi haram. Itu kalaulah perempuan yang menjual tetapi ahli Jumaat yang membeli, maka hukumnya tetap haram. Jual beli adalah sah tetapi hukumnya adalah haram. Kemudian marilah sama-sama kita duduk di dalam surau masjid kita ini mengikut keutamaan susunan yang telah disusun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sunnah, yaitu dewasa di hadapan dan kanak-kanak berada di bahagian belakang sekali. Dan masuklah ke dalam masjid dan berniat iktikaf. Janganlah kita bersembang-sembang di bawah pokok, di sebalik-sebalik bangunan dan sebagainya, kerana itu akan menghilangkan pahala Jumaat kita dan kita tidak tertulis di kalangan ahli Jumaat. Kerana pada setiap hari Jumaat Allah SWT telah menugaskan seorang malaikat untuk menulis nama-nama ahli Jumaat. Yang datang paling awal akan mendapat pahala unta, lembu, kambing, ayam dan telur dan sebagainya. Jadi kalau kita langsung tidak masuk sewaktu khatib berada di atas mimbar, maka kita tidak tertulis nama kita di kalangan ahli Jumaat. Yang keduanya, tuan-tuan sekalian, kita sudah menghampiri bulan Zulhijjah, yang mana pada hari Ahad ini kita akan masuk dalam bulan Zulhijjah. Maka saya ingin mengingatkan bagi orang-orang yang akan menunaikan ibadat korban untuk bersiap sedia memotong kuku, rambut, mencabut dan merapikan bulu-bulu badan pada hari ini dan esok, kerana disunatkan, sunat muakkad mazhab Imam Syafi'i, untuk kita menyimpan kuku rambut kita daripada dipotong, dan kita akan memotongnya setelah binatang korban kita disembelih. Perbanyakkanlah amal ibadat seperti puasa, solat, zikir, Al-Quran, doa, sedekah, silaturahim dan sebagainya pada hari 10 awal Zulhijjah ini, sebagaimana hadis yang telah dibacakan di awal ataupun pada tazkirah tadi, ma min ayyamin al-amalu shalihu fihi ahabbu ila Allah ta'ala min hadhihi al-ayyam. Tidak ada hari yang amal soleh lebih disukai oleh Allah SWT melainkan hari-hari ini, yakni hari 10 awal pada bulan Zulhijjah. Maka sama-samalah kita untuk memperbanyakkan amal-amal soleh pada hari ini, karena amal-amal soleh pada 10 hari awal Zulhijjah ini tidak dapat ditandingi walaupun orang berjuang di jalan Allah, melainkan orang yang mati syahid di jalan Allah. Dan jangan lupa kita untuk berazam, berniat dan bersedia untuk berpuasa pada hari Arafah, hari yang terbaik di dalam setahun. Berpuasa pada
Subhanahu wa taala pada hari tersebut insyaallah. Dan pada hari Jumat yang mulia ini, marilah kita sama-sama memperbanyak salawat dan salam atas junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Allahumma shalli 'ala sayyidil mursalin. Allahumma shalli 'ala sayyidil mursalin wa radallahu 'an ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka an tu'ayyida al-islam wal muslimin wa an tansura al-islam wal muslimin wa an tu'liya bi fadlika kalimatayil haqqi wad din. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin wal mustada'afin fi Suriya wa fi Misr wa fi Arakan wa fi kulli makanin wa zamanin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahqin dima'al muslimin. Allahumma ahqin dima'al muslimin. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika bi nabiyyikal amin wa nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal uzma an tahdiya min hidayatika rabbaniyah wa bi hifdhi qudratika as-samadaniyah jalalatal malikil mu'azzam sultan Selangor Darul Ihsan Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Haj Ibn al-Marhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj wa na'ibahu wali ahli Selangor Tunku Amir Shah Ibn Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Haj fi amnin wa salahin wa afiyatin bimanika wa karamika ya dzal jalal wal ikram. Ya Allah Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, tunjukkanlah kami jalan yang benar ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, satukanlah hati-hati kami umat Islam ya Allah. Ya Allah jauhilah kami khilaf, perselisihan, pergaduhan sama sendiri ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, kurniakanlah kami hidayah-Mu ya Allah. Kurniakanlah kami kekuatan untuk mentaati-Mu ya Allah, sehinggalah kami mati kelak ya Allah ya Rahman Rahim dalam keadaan Engkau redha dan Engkau terima kami ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, jadikanlah negara kami negara yang aman, makmur, sentosa ya Allah, yang dapat kami mendirikan ketaatan kepada-Mu di dalamnya ya Allah, dan jadikanlah pemimpin kami orang-orang takwa, orang-orang ikhlas kepada-Mu ya Allah ya Rahman Rahim. Ya Allah Tuhan kami, jadikanlah kami orang-orang berkorban pada hari raya nanti ya Allah, dan terimalah korban kami, puasa kami, amal ibadat kami kelak ya Allah ya Rahman Rahim. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Udhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dhikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Summa aqimus shalah.